Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas online dan hari ini insya-Allah kita akan menyambung pelajaran kita berkenaan dengan hukum nun sakinah dan tanwin. Okey, hukum nun sakinah dan tanwin kita dah belajar 3 daripadanya iaitu izhar, halqi, idgham dan juga iqlab. Dan hari ini adalah yang terakhir daripada hukum nun sakinah dan tanwin, iaitulah al-ikhfa. Okey. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 789. 789 dan 10. Okey. Ada 4 muka surat. Okey, baik. Tengok muka surat 7. Okey, buka buku teks muka surat 7. Baiklah, sekarang kita tengok pada muka surat 7. Baik. Kalau pelajar boleh tulis maksudnya. Okey, rabi'an. Yang keempat. Hukum keempat daripada hukum nun sakinah dan tanwin. Al-ikhfa. Al-ikhfa namanya. Okey, ataupun kita sebut juga sebagai al-ikhfa al-hakiki. Ikhfa hakiki. Baik, al-ikhfa dari segi lughah. Maksud al-ikhfa dari segi bahasa. Fahuwa satru. Satru. As-satru maksudnya sembunyi ataupun terselindung. Sembunyi ataupun terselindung. Baik. Ikhfa dari segi istilah. Wa amma istilahan fahuwa ibarah anil nutqi biharfin sakin arin ay khalin anit tashdid ala sifati bainal izhar wal idgham ma'a baqa'il gunnah fil harfil awal wa huwa an-nun sakinah wat tanwin. Okey. Maksudnya dari segi istilah ialah membaca huruf bertanda sukun, membaca huruf yang bertanda sukun dengan sifat bacaan antara izhar dan idgham tanpa sabdu serta mengekalkan sifat dengung huruf pertama. Okey, iaitulah huruf pertama tu adalah nun sakinah dan tanwin. Okey, sekali lagi Ustaz ulang. Membaca huruf bertanda sukun dengan sifat bacaan antara izhar dan idgham tanpa sabdu serta mengekalkan sifat dengung huruf pertama iaitu nun sakinah dan tanwin. Okey, kalau tak sempat juga boleh pause-pausekan video, boleh undurkan balik. Okey, mungkin ada yang tak faham apa maksud sebenarnya. Okey, dari segi kata lainnya, nak mudah faham. Maksud ikhfa ni apa dia? Iaitulah bunyi yang tidak kepada idgham dan juga tidak kepada izhar. Ia berada ataupun duduk di tengah-tengah antara idgham dan izhar. Okey, masih tak faham? Okey, masih tak faham. Ada yang tak faham tu? Baik. Kalau tak faham, jom kita dengar penjelasan daripada Ustaz Don. Okey, Ustaz nak jemput Ustaz Don masuk dalam video ni. Kita dengar sama-sama penjelasan daripada Al-Fadil Ustaz Don. Okey, saksikan. Okey. Ikhfa makna dia satara. Dia disembunyikan. Dia satara. Bukan satara, no. Satara. Dia terselindung. Dalam makna yang lainnya ialah bunyi yang tidak kepada idgham dan tidak kepada izhar. Duduk di tengah-tengah di antara idgham dan juga izhar. Saya sebut dulu, saya sebut idgham tidak, izhar pun tidak. Ia di tengah-tengah ini, maka namanya ikhfa. Macam mana? Macam mana yang dikatakan ikhfa duduk di tengah-tengah bukan idgham dan bukan izhar, sidang penonton yang saya kasih sekalian? Okey, kalau idgham dia macam ada syaddah, kita masukkan dalam dia. Contoh kita ambil perkataan yang kita bagi surah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey, boleh. Siapa yang nak ambil Quran boleh adakan Quran. Bila kelas Quran kita adakan Quran, kita boleh tengok insya-Allah. Okey, ada wuduk kita dapat keberkatan. Inna anzalna, saya bubuh. Inna sesungguhnya, anzal. Ini dia. Anzal. Anzalna.
Nah, okey, ni kalimah dia kita nak tengok tang sini. Okey, zoomkan kalimah ini. Bukan zoom ni, yang ni tak payah zoom. Yang tu duduk elok. Saya yang akan zoomkan dia. Saya zoomkan dia, saya magnifykan dia. Dia jadi lagu tu. Anzalna. Alright, anzalna. Okey, tu tak nampak, tak nampak. Alright. Anzalna, nun mati bertemu dengan zal. Kalau kata idgham, idgham dia bunyi azzalna. Boleh dapat? Kalau idgham dia bunyi azzalna. Alright? Kalau izhar, dia akan bunyi anzalna. Jadi kita tak mau azzalna, no, tak mau. Kita tak mau juga anzalna, tak mau juga yang tu. Yang tu pun salah, tak mau. Kita nak di antara azzalna dengan anzalna. Maka bila kita tengok bunyi dia, keluar ikhfa, dia bunyi anzalna. Anzalna. Slow motion. Anzalna. Oh, volume slow. Kuatkan sikit volume. Alright. Anzalna. Okay, sekali lagi. Inna anzalna. Okay, boleh dapat? Boleh dapat? Alright, okay. Jadi itu yang kita nak. Makna kata kalau kita baca... Itu dia. Terima kasih kepada Ustaz Don atas penjelasan mengenai al-ikhfa al-hakiki. Okey. Baik, seterusnya. Harap-harap semua murid boleh faham apa yang dijelaskan oleh Ustaz Don. Baik, seterusnya kita pergi kepada muka surat 8. Okey, huruful ikhfa khamsata asyara. Wahia, okey, huruf ikhfa ada 15 huruf. Okey, ni yang pertama huruf sin, ta, jim, ra, jim, zai, sad, dal, kaf, fa, ta, qaf, dad, ta, dha, shin, dal, zal. Okey. Baik, ni adalah 15 huruf ikhfa hakiki. Okey, macam mana nak ingat? Tak perlu hafal yang ni. Hafal yang 3 bahagian tadi. Hafal huruf iqlab, hafal huruf izhar halqi dan hafal huruf idgham. Ingat yang tu, selain daripada yang 3 tadi tu, inilah huruf ikhfa hakiki. Okey, huruf ikhfa hakiki banyak, ada 15. Nak ingat semua agak susah lah. Jadi murid-murid tolong ingat yang 3 bahagian tadi, idgham, iqlab dan izhar halqi. Kalau ingat yang tu, insya-Allah akan jumpa, akan ingatlah huruf-huruf yang berada di bawah ikhfa hakiki. Okey, baik, kita tengok contoh. Okey, jadi cara bacaan tadi Ustaz Don dah tunjuk tadi cara nak baca hukum ikhfa hakiki ni. Okey. Baik, ni kita tengok beberapa contoh lah, tak tengok semua. Nanti jadi panjang video pula. Okey, insya-Allah kita cuba pendek dan ringkas je. Okey. Baik, contoh yang pertama. Okey, dia bagi sini. Nun inda sin. Maksudnya nun di sisi sin. Maksudnya nun bertemu dengan sin. Okey. Untuk kalimatan ni, untuk pertemuan dalam dua kalimah. Okey, nun sakinah, nun mati bertemu dengan sin. Okey, ni hukumnya ikhfa lah. Ikhfa hakiki. Okey, yang kedua. Okey, dalam satu kalimah, kalimatun wahidatun. Okey, dalam satu kalimah, nun mati. Okey, ni nun sakinah bertemu dengan sin. Okey, jadi baca dia. Macam Ustaz Don terang tadi, dia tak bunyi izhar, dia tidak bunyi idgham. Dia duduk di tengah-tengah. Kalau dia idgham, dia akan bunyi macam mana? Misi. Jadi misi, dia akan ada tasydid sini. Dia masuk dalam huruf sin. Dia tidak juga izhar. Kalau kita baca izhar, min si'atihi. Tapi dia nak duduk di tengah-tengah antara izhar dan idgham. Jadi bunyi dia min si'atihi. Okey, dia baca dengung 2 harakat. Okey, dengung dia adalah 2 harakat. Kadar dengungnya adalah 2 harakat. Okey, contoh sama juga sini. Watansawna. Okey, dengung 2 harakat. Okey, baik. Seterusnya untuk tanwin. Untuk contoh tanwin. Okey, ni tanwin. Tanwin baris atas bertemu dengan sin. Hukumnya ikhfa lah. Sebab tanwin bertemu dengan sin.
Kalau atas ni nun mati bertemu dengan sin. Hukumnya adalah ikhfa. Sebab sin ni duduk dalam huruf ikhfa hakiki. Okey, begitulah seterusnya. Okey, yang ni kosong ni macam sebelum ni lah. Yang tempat kosong ni maksudnya untuk tanwin dia tak akan bertemu dalam satu kalimah. Tanwin bertemu dengan sin untuk dua kalimah sahaja. Tanwin nak bertemu dengan sin dalam satu kalimah tidak berlaku. Tapi kalau nun mati, nun sakinah bertemu dengan sin, berlaku dalam satu kalimah. Untuk tanwin bertemu dengan sin dalam satu kalimah tidak berlaku. Sebab tu dibiarkan kosong. Begitulah untuk contoh-contoh huruf-huruf lain. Untuk tanwin je, tanwin dia tidak berlaku dalam satu kalimah. Dia hanya berlaku dalam dua kalimah sahaja. Okey, tanwin berlaku dalam dua kalimah sahaja. Untuk nun mati, nun sakinah barulah ada untuk satu kalimah. Okey, begitulah seterusnya hukum contoh-contoh yang lain. Ada 15. 15 huruf semuanya. Okey, muka surat 9 dan juga muka surat 10 yang terakhir. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada tugasan yang perlu dilakukan oleh murid-murid. Okey, apa dia tugasannya? Tugasannya adalah murid-murid perlu saling. Ni kesemua ni daripada ni arahannya sampailah bismillahirrahmanirrahim sampailah ke ayat 15. Okey, ni salin dalam buku tulis. Okey, salin semua ni dalam buku tulis. Okey, tengok arahannya. Okey, hadid khamsah min hukmil ikhfa al-hakiki. Cari, apa ni, bukan cari, maksudnya gariskan, hadid. Gariskan 5 hukum ikhfa hakiki dalam ayat berikut. Okey. Dalam ayat ni, surah Al-Balad ni, Ustaz ambil daripada surah Al-Balad ayat 1 hingga 15. Okey, salin dulu. Salin semua ni. Gariskan 5 hukum ikhfa hakiki. Cari dah ni. Kat mana hukum ikhfa hakiki? Garis kat situ. Garis kat situ. Cari. Mana nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa yang 15 kita sebut tadi tu. Okey. Jumpa garis. Garis. Contoh nak garis kat mana? Okey, nak garis kat mana contoh kita ambil ni. Katakan ni. Ni contoh salah Ustaz bagi. Tak mau bagi contoh betul. Nanti awak boleh tahu jawapan dia. Okey, ni contoh salah. Okey, contohnya ni tanwin. Tanwin bertemu dengan ba. Okey, tanwin bertemu dengan ba. Tanwin bertemu dengan ba bukan ikhfa hakiki. Ini adalah hukum iklab. Tanwin bertemu dengan ba iklab. Jadi awak buat garis. Buat garisan bawah ni. Buat garisan. Garis je lah dengan pensel tu. Garis bawah huruf lam dengan bawah huruf ba. Sebab tanwin bertemu ba. Hukumnya iklab. Tapi dalam latihan ni awak kena cari yang berkaitan dengan ikhfa hakiki. Okey, cari ikhfa hakiki. Mana nun mati yang bertemu dengan huruf ikhfa. Garis kat situ. Garis kat situ. Okey. Ada 5. Ada 5. Ni lebih ada lebih 5. 6 tak silap. Ustaz cek tadi ada 6. Ayat 1 hingga 15 awak akan jumpa 6 hukum ikhfa hakiki. Tapi awak perlu garis 5 saja. Nak garis 6 pun silakan. Boleh. Tak ada masalah. Okey, jadi salin ni salin semua sekali. Baris pun salin. Semua sebiji macam yang ni. Jangan tulis huruf saja. Baris sekali. Ada markah. Markah untuk tulisan. Ada markah. Lepas tu betul pula awak cari 5 hukum ikhfa tu ada markah belaka. Okey, semua ada markah. Salin sebiji macam ni. Semua sekali salin gini. Okey, wallahualam, itu sahaja daripada Ustaz. Harap semua boleh faham. Kalau tak boleh faham boleh tanya. Boleh PM Ustaz tanya mana yang tidak faham. Ataupun ulang video tadi tu banyak kali. Ulang-ulang. InsyaAllah boleh faham. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.